أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبد الآبدين والدهر الداهدين اللهم علمنا ما جهلت وذكرنا ما نسيت ففهمناها سليمان وكنا الحكم وعلما وشكنا مع الهدى وسبحنا طيرا فائلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ورب إبراهيم ورب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, pada pagi ini kita diberi kesempatan lagi untuk hadir sama-sama ke kuliah pengajian tafsir kita. InsyaAllah kita akan sambung kembali pengajian tafsir kita di dalam surah Al-Ghashiyah pada ayat yang kelima. Kita sambung lagi surah Al-Ghashiyah pada ayat yang kelima. InsyaAllah kita baca sedikit. Kita baca sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus pada ayat kelima tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'aynun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthusah أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت Sadaqallahul azim. Baik. Setakat itu dulu, insya-Allah kita akan sambung lagi pada ayat yang kelima di dalam surah Al-Ghashiyah, iaitu Al-Ghashiyah membicarakan tentang hari kiamat. Jadi tengok pada ayat kelima, firman Allah Subhanahu wa taala, tusqa min ainin aniyah.
mereka diberi minum dari mata air yang cukup masak panasnya. Maksudnya apa dia? Ini antara sifat-sifat ahli neraka. Masih lagi kita di dalam sambungan tentang sifat dan azab yang dikenakan bagi ahli neraka. Kita kena faham, dia ada dua golongan di akhirat. Orang yang paling mulia, orang yang sebaik-baik makhluk. Yang kedua, sehina-hina makhluk. Sebaik-baik makhluk iaitu khairul bariyah. Siapa sebaik-baik makhluk? Iaitu orang yang beriman pada Allah, yang dimasuk ke dalam syurga. Itu dipanggil khairul bariyah. Maka boleh letak nama anak kita khairul bariyah. Jangan syarrul bariyah. Itu sehina-hina makhluk. Jadi khair itu baik. Khairul bariyah, sebaik-baik makhluk ialah ahli syurga. Sehina-hina makhluk kena kepada ahli neraka. Tidak adalah makhluk yang paling hina kena kepada ahli neraka. Baik. Jadi ini antara azab yang Allah Ta'ala beri kepada ahli neraka. Tusqa min ainin aliyah. Allah beri mereka ni geng-geng wujuh. Tusqa tu Allah beri minum kepada siapa dia? Wujuh dulu maksudnya golongan-golongan muka-muka orang-orang kafir dulu. Apa dia? Min ainin aniyah, akan dia daripada mata air. Ainin mata air. Yang mana aniyah, yang sangat hangat. Bila minum putus habis segala orat-orat perut. Di dalam surah ni seperti mana juga disebut di dalam surah Al-Kahfi, ada juga menyebut tentang ahli neraka. Bila ahli neraka derhaka pada Allah Ta'ala, mereka ni lapar dalam neraka. Sebab apa dia? Ni antara penambahan azab Allah Ta'ala bagi mereka. Antara penambahan azab ialah Allah bagi lapar. Di samping mereka sakit kena azab, direndam di neraka, Allah tambah lagi azab, rasa lapar. Jadi lapar tu salah satu azab. Jadi kalau di dunia bersalahan. Dunia kalau kita lapar kemudian terima sakit, maka lapar tu hilang. Contoh tadi lapar, datang kelas di kabel laparnya bunyi dalam perut lapar. Kemudian datang terpijak paku. Aduh, terpijak paku. Bila terpijak paku rasa sakit kan, maka lapar tu ada lagi tak? Hilang. Itu di dunia. Tapi di akhirat sambil rasa sakit kena azab, Allah tambah lagi azab dengan rasa lapar. Dan lapar tu salah satu sakit, benda yang azab lah. Jadi kalau kita tengok dalam surah Al-Kahfi, ada menyebut tentang bagaimana ahli neraka meminta kepada Allah Ta'ala, iaitu air selama beribu-ribu tahun. Sebenarnya ahli neraka ni dia memanggil-manggil, memekik-mekik, memanggil Malik Zabaniah. Malik Zabaniah ni penjaga neraka lah. Dia dah panggil, "Hey Malik Zabaniah, hey Malik Zabaniah." Ya Allah, Malik Zabaniah tak hirau. Maka Allah Ta'ala pun bila dah beribu-ribu tahun dah panggil Malik Zabaniah tak hirau ni, maka Allah Ta'ala pun kata, "Hey Malik Zabaniah, dengarlah apa ahli neraka ni nak minta." Barulah Malik Zabaniah dengar perintah Allah. Dia pun tanya, "Hey manusia, kamu nak apa?" "Hey Malik Zabaniah, tengoklah badan aku ni penuh dengan lecur-lecur api neraka. Habis kulit aku hangus, habis daging-daging masak." Dia kata, "Mintalah berilah ke aku, kepada aku, iaitu air aku dahaga ni." Dalam setengah riwayat dalam kitab Ta'limul Aulad menyebut, baik, kata Malik Zabaniah, "Aku bawakan air untuk kamu." Maka dia pun bawa air awan yang hitam. Datang satu awan di atas kepala mereka, awan yang hitam. Mereka menyangka itu terkandung air, tapi sebenarnya bukan air, tuan-tuan. Apa dia? Iaitu luruh hujan batu. Hujan batu, iaitu batu kerikil yang dipanah daripada api neraka. Batu ni pula lebih panas daripada neraka lagi. Bila dia luruh tu, ahli neraka buka mulut, pasal tak ada makanan. Nak makan apa? Terpaksa dia akan makan juga. Maka dia buka mulut, luruh batu dalam mulut, tembus ikut tubuh ni. Pasal terlampau panas sangat. Kemudian beribu tahun pula minta dengan Allah Ta'ala, "Ya Allah, berilah kami air lagi, berikanlah kami." Padahal mereka diazab dia. Maka Allah Ta'ala pun datang kali kedua awan yang hitam. Kali ini mereka menyangka Allah sayang juga dekat kita ni. Dia ingat macam tu. Allah datang juga air untuk kita. Kali kedua Allah Ta'ala luruh, bukannya air tapi hujan ular. Hujan ular, sekali kena sengat ular tu 1000 tahun tak hilang sakit dia.
Maka hujan ular tu mematukkan segala ahli-ahli neraka. Selepas pada tu berintak lagi beribu-ribu tahun, bukan satu hari minta. Maka kita hari ni minta bantuan pun dah sebulan pun dah meroyan dah. Apalah YB minta pergi dalam neraka beribu tahun minta. Maka Allah Ta'ala pun beri pula satu air, tak apa. Seperti mana ayat yang sebelum ini, iaitu ayat ke-6, yang mana ayat ke-6 kita baca sikit. Tasla narun hamiyah, mereka tetap menderita bakaran neraka yang sangat panas. Lepas tu tusqa min ainin aliyah, mereka diberi pula minum mata air yang cukup panas. Air ni dikata al-hamim, al-hamim. Dalam tu disebut surah, ada setengah kata al-hamim, air yang terlampau panas. Dalam surah Al-Kahfi pernah menyebut al-kulmuhul, kalmulhul, air tembaga yang dihancurkan. Bayangkan tembaga yang dihancur, dilenturkan, bila hampir di wajah yasbil wujuh, hampir dekat wajah ahli neraka, meleraikan seluruh daging-daging ahli neraka. Ni cerita belum minum ni. Air tu bila dibawa datang kepada ahli neraka, tiba-tiba air tu terpercik kan. Kita bawa tu terpercik, kena jari-jari ahli neraka, habis gugur, putus habis. Bila dihampiri wajah ahli neraka, gugur segala daging, mata, gigi dan sebagainya. Gigi palsu pun jatuh habis lah. Jatuh habis. Lepas tu bila dituang di dalam perut, maka memusnahkan, terburaikan segala isi-isi perut mereka itu. Ni air terlalu panas. Mereka minum? Ya, mereka minum. Sambil duk minum, sambil terburai perut, mereka tetap minum. Pasal tak ada makanan lain dah. Pasal mereka terlalu lapar. Lapar tu lebih mengazabkan mereka. Jangan main orang lapar ni. Orang lapar, tanah dia makan. Jangan main, tanah. Saya tengok dalam National Geography, tak silap saya, ada di Amazon, di negara kulit hitam lah, negara yang miskin, yang susah dapat makanan dan susah dapat air. Maka mana dia bagi anak-anak mereka makan? Dia ambil tanah liat yang kokoh tu, dia keringkan, dia buat macam biskut cik semua. Dia buat macam biskut, dia tepek-tepek jadi bulat macam tu, dijemur. Bila dah kering, dia bagi anak-anak dia makan tanah. Makan tanah. Tu. Begitu juga berlaku di posisi peperangan seperti di Iraq dan sebagainya. Dia orang rebuh rumput, tuan-tuan. Makan rumput dah. Maka Jepun pun buat proses, buat jus rumput. Asalnya makanan orang susah macam kita lah. Dulu tanah Melayu makan ubi kayu kan. Kembali pada asasi. Jadi antara binatang yang makan ikut suka itu khinzir, babi lah. Babi ni kan kalau tak ada makanan, tanah liat pun makan juga. Sebab tu babi ni haram, tak boleh makan. Kerana sifat pemakanan dia tu tak elok lah. Untuk kebaikan badan kita tak elok. Jadi ayat yang kelima, Allah Ta'ala cerita pasal air yang diberi kepada ahli neraka, air yang hamid. Kemudian ayat yang keenam, laisa lahum ta'amun illa min dhari', tidak ada makanan bagi mereka di situ di neraka lah, selain dari pokok-pokok yang berduri. Maksudnya tidak ada bagi orang kafir tu makanan dari neraka melainkan kayu yang berduri. Boleh kalau kita makan benda yang berduri dalam dunia ni? Tak boleh orang bagi sebiji buah salak, jangan buah kulit makan macam tu lah. Tak boleh tuan-tuan. Kalau kita makan buah salak buat cici-cici macam tu dah terluka ni kita punya ibu jari kita jangan kecil makan buah salak, memang terluka dulu jadi tak boleh makan benda yang berduri atas dunia, tak boleh. Maka di sini disebut min dhari'. Apa dia tu? Pohon kayu yang berduri. Kata ulama, pohon kayu berduri ni, dhari' ni ialah rasanya terlebih pahit. Rasanya pahit dan terlebih busuk daripada bangkai lagi. Apa maksudnya? Kalau kita tengok adab, tak boleh nak makan. Kalau atas dunia makanan basi 2-3 hari pun dah busuk, masuk dalam rumah, wah bau kan, satu rumah bau yang cukup busuk, lepas tu buruk pula tu, lepas tu pahit pula tu buahnya. Tu kalau tengok adab kita tak boleh makan. Tapi nak buat macam mana? Tapi makanan tak ada dalam neraka, itu saja makanan yang disediakan oleh Allah. Jadi ahli neraka tidak ada pilihan lain, maka mereka terpaksa makan juga perkara-perkara seperti ini. Jadi lapar mereka itu mengazabkan lagi mereka.
Dan dorek itu disebut dalam Quran terlebih panas daripada api neraka lagi. Dorek itu, boleh faham Maka ayat yang seterusnya, la yusmin wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan dan tidak pula dapat menghilangkan sedikit kelaparan pun. Kalau di dunia tuan-tuan, kalau tuan-tuan lapar, tuan-tuan minum hilang dahaga, makan hilang lapar, betul. Itu di dunia, makan hilang lapar, makan hilang dahaga. Tapi di akhirat ni tidak. Makan tu bukannya menyebab hilang dahaga, tapi bertambah dahaga. Makan di akhirat bukannya makan menghilangkan lapar, tapi semakin lapar, semakin minta dengan Allah. Ni Allah terbalikkan ni perkara luar biasa yang berlaku di akhirat ni. Jadi perkara yang mereka makan ahli neraka ni tidak boleh menggemukkan mereka. Kita hari ni makan paha ayam dah, paha kita dah macam paha lembu dah. Makan lemak lebih sikit, betul. Tapi akhirat jangan risau, makan banyak sekali mana pun dia tak menggemukkan, tidak berlemakkan pada kita, dan tidak mengenyangkan, tidak menghilang dahaga pun. Maksudnya tidak boleh menampung makanan tu untuk kesihatan, tidak. Dia makan tu bukan sebab apa, tidak boleh menolak daripada lapar. Kalau dunia kita makan dapat menolak lapar, tapi akhirat tidak. Jadi mudah kita faham, makanan di dalam neraka ini bukan makanan yang mengenyangkan, bukan makanan yang menumbuhkan isi badan, tidak. Makanan pun tidak gemuk, makanan tidak mengisikan badan, makanan yang tidak menghilangkan lapar. Maka semakin makan semakin lapar, semakin makan semakin lapar. Dalam ayat ni sebut dorek dalam ayat ni, tapi dalam ayat Quran lain disebut zakum. Banyak jenis maksud buah kayu dalam syurga, dalam neraka ni. Dalam ayat ni sebut dorek, buah kayu berduri. Dalam ayat lain sajaratuz zakum. Dalam surah As-Saffat, tak silap saya dalam surah As-Saffat ayat berapa ni lupa dah. Disebut sajaratuz zakum. Buah zakum ni asal usulnya dia tumbuh daripada dasar neraka. Buah zakum ni tumbuh di bawah dasar neraka, buah yang berduri, rasanya pahit. Bila ahli neraka tu dia lapar, Allah beri buah zakum, dia pun telan juga buah berduri ni, duk lekat situ pun makan juga. Dan buah ni terlebih panas daripada api neraka. Bila dia duk makan, duk mamah tu, keluar api ikut mulut ni, pasal buah ni terlebih panas daripada api neraka. Dan bila dia makan tu, dia mamah-mamah, tiba-tiba jatuh daging sekeping-sekeping depan mata dia. Pasal buah ni mengazabkan ahli neraka. Allah Rabbina. Ni. Dan ulama mensifatkan bagaimana ahli neraka makan di dalam neraka, cara dia orang makan. Kata ulama seperti binatang makan. Bagaimana binatang lembu bila dia lapar, kita pun bagi dia air di dalam bekas dalam baldi tu kan, dia duk makan glok 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 macam tu. Begitulah gambaran ahli neraka. Bila dia minum, dia makan, dia minum air glok glok glok, macam orang dah lama tak minum, macam lembu yang minum air dalam bekas air. Tu dia minum macam ni, serupa dengan binatang lapar. Ini nak cerita kepada kita tentang ahli neraka. Jadi oleh itu, ini balasan bagi mereka yang kufur kepada Allah dan mereka yang suka makan benda-benda yang haram ni. Sebab itu dalam hidup kita ni, pastikan benda yang masuk dalam perut kita, benda yang masuk dalam rezeki kita yang kita dapat tu, untuk kita, anak isteri kita, pastikan benda yang halal. Sebab itulah orang yang makan rasuah ni mungkin dia tak baca ayat Quran ni kot. Orang yang makan benda yang haram ni mungkin dia tak perasan. Dia perasan tapi dia buat tak tahu. Ingat, teruk sangat kalau kita ambil benda haram masuk dalam perut ni. Ni balasan dia ambil benda haram, buah zakum dah. Makanan dia. Minum benda haram, minum arak dan sebagainya. Ni air haming. Ada setengah riwayat lagi, antara air yang disedia dalam neraka ialah air rasaq, air danur, air nanoh yang keluar daripada orang mati tu. Rasaq, air nanoh. Yang ni lebih busuk daripada bangkai lagi. Dia terpaksa minum juga. Inilah tuan-tuan, balasan yang Allah Ta'ala sediakan. Ini cerita tentang ahli neraka. Bagi orang yang kafir, inilah balasannya. Orang yang kufur, siapa orang kufur? Orang yang tak mau terima apabila disuruh diajak kepada Islam. Bila Nabi ajak pada Islam, dia tak mau, dia tidak percaya kepada Allah,
tidak beriman dengan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak yakin kepada Rasulullah. Nabi datang ni, tugas dia nak menyelamat manusia. Inilah tugas Nabi diwahyukan, nak selamatkan kita. Tak cukup turun ayat Quran, Allah utus lagi Nabi. Mungkin kita tak faham bila turun ayat Quran, mungkin kita tak faham. Lepas tu sahabat tanya Rasulullah, apa makna ayat ni? Nabi sebagai tafsiran kepada ayat Quran tu. Hudan linas, petunjuk bagi manusia. Maka Nabi lah tunjuk jalan kebenaran. Oh, masuk ayat gini beriman pada Allah. Sebab itulah orang yang ikut Allah dan Rasul, orang ni akan selamat dunia dan akhirat. Mudah saja kalau nak selamat dunia akhirat, iaitu kita ikut Allah dan Rasul, patuh perintah Allah, tinggal perintah Allah Ta'ala. Tapi sebab apa yang menghalang kita nak dapat syurga ni? Sebab apa yang menjerumuskan kita masuk neraka? Kerana ada dua faktor. Faktor yang pertama, faktor godaan iblis. Yang kedua, godaan nafsu. Iblis ni dia pandai, Iblis ni dia pandai. Dia tak suka kita duduk jalan lurus ni. Dalam ayat surah Al-A'raf ayat 16 dan 17, Iblis beritahu bocor rahsia bagaimana dia goda manusia. Kata Iblis, qala fa bima aghnaytani udtalahum siratal mustaqim. Wahai Allah, disebabkan kamu ni keluarkan saya daripada syurga, disebabkan kamu laknat aku berjanji aku akan goda Nabi Adam dan keturunannya daripada jalan yang lurus. Apa maksud jalan lurus? Islam ni lah. Kita dah ikut Islam, kita beriman pada Nabi, dia tak suka kita. Bagaimana dia goda kita? Summal atiyannahum min baini adihim. Mula-mula aku goda mereka sebelah depan. Kalau depan tak gagal, wa min khalfihim, aku goda mereka pula sebelah belakang. Kalau belakang pun gagal, wa min aimanihim, aku goda mereka sebelah kanan. Kalau kanan pun gagal, wa an syama'ilihim, aku goda mereka sebelah kiri pula. Apa maksud goda sebelah depan? Yakni dia hamparkan dunia ni dalam bentuk hijrah. Dia goda dalam bentuk dunia. Biasanya dunia ni terisi tiga tar. Ni bentuk godaan dunia iblis. Yang pertama harta, yang kedua tahta ataupun pangkat, yang ketiga wanita. Kalau wanita tukar lelaki. Itu maksudnya. Inilah menyebab manusia jadi lupa apa mereka tujuan hidup ni. Itu matlamat iblis. Dia nak suruh kita ni digoda dengan dunia supaya kita nampak tujuan hidup untuk dunia semata. Bangun pagi sampai tidur, dunia saja kerja kita. Habis masa hidup dunia saja. Kosong daripada beramal, kosong daripada beribadah. Menyebabkan kita mati tutup mata, kosong daripada beramal. Dia nak begitu. Dia hamparkan dunia dalam bentuk hijaranau ni. Dia hamparkan dunia dalam bentuk manis. Bila manusia tergelang di dalamnya, manusia lupa kepada akhirat. Kalau itu pun gagal, kata iblis, aku goda pula sebelah belakang. Wa min khalfihim, iaitu belakang ni dengan lambang lupa kepada akhirat. Dia tak suka kita ingat kepada akhirat, tapi dia suka kita supaya lupa kepada akhirat. Dia buat satu strategi supaya kita jangan ingat akhirat. Jangan pergi kelas KWE, nanti kamu ingat akhirat. Itu contohnya lah. Tapi tuan-tuan berjaya dah ada gini. Tengok berjaya lah. Alasan apa-apa tetap datang juga. Tapi tuan-tuan berjaya lah godaan iblis tu lah. Bagaimana, apa kesan kalau kita lupa pada Allah? Apa kesan kalau kita lupa akhirat? Banyak kesan dia. Yang pertama, kalau kita lupa Allah, lupa akhirat, Allah akan serah pekerjaan kita tu kita buat sendiri tanpa bantuan daripada Allah SWT. Pasal kamu tak ingat aku, pasal kamu tidak tawakal bergantung dengan aku, akhirnya aku serahkan pekerjaan kamu buat sendiri. Bila kita buat sendiri dalam kehidupan ni, susah tuan-tuan, tanpa bantuan daripada Allah. Kita nak bergerak datang ke kuliah pun, kekuatan ni pun daripada Allah SWT. Kita nak boleh buat baik, kita boleh sedekah ambil RM1 ni, nak tarik RM1 dalam kocek ni, ada 50 tapi tertarik RM1 juga. Ni pun kekuatan daripada Allah. Kalau Allah melemahkan kita, kita tak mampu nak derma. Okey, itu kesan dia. Maka rosaklah hidup kita, susahlah hidup kita, celarulah hidup kita, tidak bahagialah hidup kita apabila tidak ada bantuan Allah. Tetapi orang yang selalu ingat, orang yang selalu bersama dengan Allah, orang yang selalu bila pergi ke mana duduk hujung benua, walaupun dalam susah, dalam senang, sentiasa ingat Allah, orang inilah Allah akan tolong dia. Contohnya mudah, Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim ni dia hidup pada zaman Raja Namrud. Ketika mana Raja Namrud nak azab Nabi Ibrahim masuk dalam api yang besar tu, maka dia buat satu bara api yang besar, menyebabkan tentera Namrud pun tak boleh menghampiri api tersebut pasal terlalu panas sangat. Maka terpaksa dia orang buat lastik.
lastik nak lontar Nabi Ibrahim masuk dalam api ni. Maka dia pun lastiklah Nabi Ibrahim. Bila Nabi Ibrahim dilontar di udara, di hawa, maka masuk ke dalam api. Allah Ta'ala kata, ya naru kauni bardan wa salama Ibrahim, wahai api, sejukkanlah, selamatkanlah bagi Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dalam tu tidak terbakar. Kata dalam kitab Syekh Abdul Fatani, dalam kitab Jamul Fawaid, ketika itu selepas Nabi Ibrahim dibakar dalam api, kemudian anak Namrud yang perempuan, dia pergi cek, dia pergi tengok adakah Nabi Ibrahim sudah terbakar ataupun belum. Dia pun perhati tengok tu, tengok Nabi Ibrahim tidak terbakar. Maka anak Namrud tanya, ya Ibrahim, kenapa kamu tidak terbakar? Kata Nabi Ibrahim, apabila hatimu ada Allah Ta'ala, Allah akan tolong kamu. Maksudnya apa? Ketika Nabi Ibrahim di udara, di lontar tu, dalam hati Nabi Ibrahim, dia tak berharap, tak minta tolong selain daripada Allah. Malaikat pun dia tak minta tolong. Sehingga ketika mana malaikat, ketika nak sembelih anak Nabi Ismail tu kan, masa tu bila tak jadi sembelih Nabi Ismail, masa tu Allah ganti dengan kibas daripada Habil dulu kan, korban Habil tu, daripada kibas yang putih yang gemuk tu. Maka kibas tu bila Nabi Ibrahim nak tangkap, dia lari kibas tu, ganti kepada sembelih Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Bila Nabi Ibrahim nak tangkap, dia lari. Maka datang malaikat Jibril, ya Ibrahim, sudikah aku bantu kamu tangkap timah ni? Kata Nabi Ibrahim, tak perlu. Pasal aku ketika dilontar dalam api pun aku tak minta tolong dengan kamu. Pasal dalam hatiku hanya berharap kepada Allah. Ini kelebihan kalau kita ingat Allah, Allah tolong kita. Sebab tu orang yang berharap, bergantung dengan Tuhan ni, jangan main-main orang ni. Orang ni hebat ni. Orang ni sentiasa di bawah pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak begini ya. Hati tak lupa Allah. Marilah ujian macam mana pun, hati yang benar, Allah akan tolong orang ni. Faham ni? Ni. Maka kalau godaan belakang iblis, dia goda kita dengan lupa kepada akhirat, lupa Allah. Dan godaan sebelah kanan, sebab lambang kanan ni ialah lambang kebaikan. Iblis dia tak suka kita buat baik. Dia usaha supaya kita jangan buat baik. Janganlah buat makanan untuk kita beri gini dia kata. Kita baru dia nak belanja kawan-kawan ni. Iblis kata tak perlu ni. Nanti kamu rugi habis duit kamu ni. Kita buat juga. Kita dah lawan godaan iblis. Dia tak suka kita buat baik ni. Dia tak suka. Dan dia akan goda pula sebelah kiri. Kalau belah kanan tak berjaya, goda sebelah kiri. Kiri lambang kejahatan. Dia halang kita buat baik, dia suruh kita buat benda jahat. Sebab itulah buat benda jahat ni, iblis ni pandai tuan-tuan. Iblis dia akan goda kita buat benda jahat. Jahat ni kita akan rasa seronok bila buat jahat. Itu godaan iblis tu. Dia akan buat sesuatu, perasaan kita akan rasa seronok, rasa nikmat, rasa bahagia bila boleh buat benda jahat, benda dosa. Bila buat benda jahat ni nikmat tu kan. Itu godaan iblis. Tapi kalau kita buat benda jahat, kita rasa pahit, kita rasa duka cita, itu bermakna Allah Ta'ala nak selamatkan kita tu. Jangan sampai kita jadi biasa dengan kejahatan. Jangan begitu. Iblis memang nak kita biasa dengan kejahatan. Kalau tak buat jahat tak boleh. Dia jenis orang suka buat jahat. Dia memang rasa seronok, rasa bahagia dengan kejahatan. Jangan begitu. Tu Allah, maksudnya 4 penjuru arah, iblis akan goda kita. Bila saya mengajar begini, banduan pernah tanya saja, lepas tu atas bawah macam mana ustaz? Dia tanya pula, masuklah tu, saya kata walaupun tak sebut atas bawah tu, termasuk juga godaan iblis. Baik, itu ujian kita. Yang pertama, menghalang kita masuk syurga kerana kita gagal untuk menjaga kontrol kita daripada dikontrol oleh iblis. Maka sebab itu kita tak boleh ikut iblis ni. Bagaimana cara kita nak selamat diri kita daripada iblis? Yang pertama kata ulama, jauhilah daripada tempat maksiat. Kita jauhi daripada tempat maksiat. Jangan pergi mahima amalihima ayu'afi. Jangan bermain di tepi cerung, dia khawatir terjatuh di dalam cerung tersebut. Yang kedua, kita rejamkan godaan iblis ni pakai zikir. Sebab iblis dia akan rasa lemah dengan zikir ni. Sebab itu kata Al-Habib Umar Al-Hafiz, apabila kamu berfikir nak buat benda jahat, penuh dengan fikiranmu dengan niat kejahatan, ni mari goda kejahatan, nak buat benda jahat ni, benda maksiat ni, maka kata Habib Umar Al-Hafiz, kamu pandanglah ke langit, kemudian kamu sebut kalimah jalalah, kalimah Allah. Kalimah alif lam lam tu sebut panjang sikit.
Allah. Sebut banyak-banyak kali. Allah, tengok ke langit tengok langit. Allah. Pasal apa dia? Kita nak lawan zikir ni dengan fikiran yang mengarut ni. Sampai kita hilang fikiran mengarut tu. Tu. Kemudian kalau tak hilang lagi, kemudian kata Abi Ulmah, kamu bacalah Al-Qahar. Al-Qahar, Al-Qahar, Al-Qahar sebanyak 181 kali tiap-tiap hari buat amal macam tu. Ini bagi orang yang suka fikir benda jahat, suka digoda fikiran nafsu. Benda ni saya beri amalan kepada banduan. Sebab banduan ni kadang-kadang dia tanya saya, Ustaz, macam mana ni fikiran buat benda jahat saja. Saya pun ingat kata Habib Omar Al-Hafiz. Dia kata amal begitu. Itu antara amalan boleh buat. Yang ketiga, amalan nak mengelak daripada iblis dan syaitan, itu jangan banyak makan. Banyakkan kosongkan perut. Maksudnya jangan makan terlampau kenyang. Kerana bila sebab perut kita kenyang lah, fikiran kita terbuka untuk melakukan kejahatan. Bila perut lapar, nafsu jadi lemah dengan kelaparan. Iblis jadi lemah. Contohnya bulan Ramadan lah tuan-tuan. Bulan biasa nak tinggal isap okok tak boleh. Dapat bergaduh dengan bini ni. Tapi kalau bulan Ramadan, okey je. Boleh tinggal puasa. Boleh tinggal isap okok. Itu cara dia nak mengelak. Yang kedua, punca kerana apa kita susah nak masuk syurga, kerana dihalang oleh godaan nafsu. Nafsu-nafsu tu diri kita. Di antara nafsu dengan iblis, yang mana lagi teruk godaan? Nafsu lagi teruk, tuan-tuan. Iblis, kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia lari. Kalau kita azan Allah Akbar, dia lari. Setengah riwayat kata lari sampai terketuk-ketuk ni. Iblis ni. Tapi nafsu, nafsi tu diri kita. Dia duduk dengan sebati badan kita. Maksudnya baca 30 juzuk pun duduk dalam diri kita, tak lari ke mana. Nafsu ni ada dua, nafsu baik dengan nafsu jahat. Nafsu baik tadi, daripada rumah kita niat aku nak pergi kelas KWE dengan kuliah. Kita pun datang KWE. Itu nafsu baik. Nafsu jahat ni lah nafsu ammarah, nafsu yang suka heret kita buat benda jahat. Nafsu ni lah yang menyebabkan kalau iman kita tak kuat, kita tidak amal soleh, tidak mujahadah, dia akan heret kita melakukan kejahatan. Yang boleh kontrol nafsu kita Allah saja. Sebab Allah tukang jaga nafsu ni. Sehingga dalam Quran kata fa inna jannata hiwal ba, siapa yang hidup takut pada Allah dan jaga nafsu dia, fa inna jannata hiyal ma'wa, Allah sediakan syurga ma'wa bagi diri dia. Ini khusus bagi orang yang tahan nafsu dalam hidup ni. Nafsu ni bahaya, ibu-ibu dan ayah mati Allah. Nafsu ni ibarat seperti pasangan yang curang. Kita tak kira lah laki-laki perempuan, bila balik ke rumah tengok pasangan kita curang, maka kata surah ceraikanlah. Jangan kamu duk bela lagi. Pasal apa dia? Kalau kamu duk bela, nanti dia bertambah curang, rosak hidup kamu. Begitulah nafsu. Dia dah lama curang dalam hidup kita. Dia tak pernah buat benda baik, dia curang selalu. Lepas tu kalau kita bela orang curang, akhirnya kita rosak. Begitulah nafsu. Kita kena pisahkan nafsu. Dan cara nak jaga nafsu, kita jangan ikut nafsu, biar nafsu ikut kita. Biar nafsu jadi lemah dengan kita, bukan kita melemah dengan nafsu. Sebab itulah ni dua perkara yang menggagalkan kita masuk dalam syurga. Maka kalau kita halang dua perkara ni, kita boleh hadapi dua perkara ni, insya-Allah kita mudah nak masuk syurga, terelak daripada masuk ke dalam api neraka. Oh, banyak membebel. Sampai sikit lagi. Baik. Jadi oleh itu tiba mati Allah. Itu kisah bab neraka dah. Dah habis dah kita kisah bab neraka. Allah, kalau nak cerita bab neraka ni banyak. Banyak kita nak kisah ni, daripada A to Z ni banyaklah. Mudah faham neraka begini, ibu-ibu ni. Kalau kita nak faham neraka ni bagaimana, buminya tembaga, di tepinya penuh dengan api. Depan api, belakang api, bawah api, atas api. Langit ditutup dengan kegelapan. Buminya tembaga. Bumi tembaga. Panas. Dan tempat tu bising, riuh dengan suara manusia memanggil-manggil. Memang neraka ni bising lah. Dan malaikat berjaga neraka sesuai dengan sifat neraka. Malik Zabaniyah tidak diberi sifat kasih sayang, sifat bengis, sifat pemarah, sifat marau. Sesuai dah dengan duduk dalam neraka. Tu. Maka neraka ni satu tempat yang cukup mengerikan. Dan neraka ni yang paling teruk ada 7 lapisan. Dan lapisan yang paling bawah tu diisi oleh pokok-pokok munafik. Dan lapisan yang paling bawah neraka ada satu telaga.
Saya dah lupa nama telaga tu. Bila lubuk telaga tu dibuka, habis sedih segala ahli neraka. Minta berlindung daripada telaga tersebut. Ni antara azab yang cukup teruk. Ada lagi dalam neraka satu mahligai, ada setiap satu mahligai beberapa beratus bilik, setiap bilik ada beberapa jenis azab dalam tu. Ni neraka ni, nama neraka ni. Dan dalam tu bergantung kepada amal kita lah. Di azab, bentuk azab Allah Rabbi tak boleh nak bayar. Dan tentang neraka ni Ustaz pernah bermimpi sikit lagi simpulan kita nak berhenti dah. Ustaz pernah bermimpi pasal neraka ni tuan-tuan. Bukan nak sohu ke apa ni, tidak. Ustaz pernah tengok manusia badan dia selepas kena azab. Ustaz tak nampak neraka tu, tak nampak, tapi Ustaz pernah tengok badan orang yang tengah azab. Bagaimana? Dia tengah tidur, tak nampak Ustaz tidur dalam mimpi lah ni, betul ke tidak wallahu a'lam, tapi dalam mimpi tu kata ni neraka. Dia tengah tidur, tengah azab, tengah tidur, dan nampak isi daging ni lentur ke bawah ni. Muka-muka ni lentur, kan kesan cair hangus kan, lentur. Dan badan dia tu penuh dengan warna-warni kesan azab. Ada warna biru, ada warna hijau, ada warna kuning macam-macam. Ustaz pun balik semula pada hadis. Betul ke kesan daripada azab neraka ni berwarna-warni badan dia? Rupanya ada hadis dari riwayat ulama menyebut kesan daripada azab pada badannya berwarna-warni. Betul lah. Ada dari riwayat kata berwarna-warni habis badannya, kesan daripada kesan di azab. Ada warna kuning, Ustaz tengok, hijau pun ada, dan biru pun ada. Tapi mata terbeliak lah, mata terbeliak memang mengerikan lah. Itu Ustaz. Lepas tu Ustaz tengok dalam keadaan menepuh ni, daging menepuh tu tuan. Banyak kat daging menepuh lagi masuk tu macam mana? Allah bila tengok mana baru istighfar, kata kat isteri kata, tadi mimpi kata, dia kebang kata istighfar tak tahulah apa maksud nak suruh Allah Ta'ala di kita ni berubah ke macam mana tu gambar neraka. Dan kalau nak tahu suasana neraka suara, ambil ambil gelas ni, pekuk telinga ni, rasa hening tu, itu suasana neraka bagaimana. Cukup dahsyat ibu-ibu dan mati Allah. Ini baru sikit kita cerita bab neraka ni, buah zakum, ayah hamim insya-Allah. Wujuhu yawma izin na'imah. Setakat itu dululah sebab ustaz nak segera ke sana, minta maaf. Kita wujuhu yawma izin na'imah, ini cerita bab ahli syurga pula. Bab ahli syurga, iaitu neraka. Nanti bab ahli syurga kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Bila ni? Tahun depan lah pula tahun depan lah sebab minggu depan cuti cuti bab ustaz balik kampung minggu depan insya-Allah. Tunggu setahun lagi. Tahun depan kita jumpa balik insya-Allah, ke depan jumpa wallahu taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wal 'asr innal insana fil khusy illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim qalbil min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muttaqim ya Allah. Allahumma ya muzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum mansurna 'alaihim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma sur ikhwanana muslimin wal mujahidi fi Palestin wal Gaza wa kulli makan wa kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi